Selamat sejahtera guys, saya Kashfi. Apa topik video ini? Sebab sekarang kita menghalui biologi war, itu COVID-19. So, apa yang sebab dia? Mungkin manusia ataupun haiwan atau Tuhan yang memberi kesusahan ini kepada kita. Kita tidak tahu apa sebab dia. Tapi satu isu yang merisaukan saya dengan semua orang, iaitu pencemaran alam sekitar. Jom kita tonton video tentang pencemaran alam sekitar. Adakah anda tahu sisa buangan plastik dari darat yang memasuki ke dalam laut melebihi 4.8 juta tan setiap tahun dan mungkin akan mencecah sehingga 12.7 tan. Setiap tahun, kuantiti plastik yang memasuki ke dalam laut meningkat secara pesat. Sampah yang dibuang akan memasuki ke dalam laut secara terus atau dibawa oleh air hujan memasuki ke dalam longkang dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau ditiup oleh angin. Sampah yang ada di laut juga disebabkan oleh nelayan yang hilang peralatan mereka semasa melakukan aktiviti di laut. Kesemua sampah yang terkumpul di dalam laut ini boleh memusnahkan dan menjejaskan habitat hidupan laut seperti terumbu karang. Terdapat 3 jenis pencemaran laut. Pertama, pengasidan laut. Kedua, eutrofikasi. Ketiga, gangguan gelombang bunyi. Pertama, pengasidan laut. Kepekatan karbon dioksida yang tinggi di atmosfera diserap masuk ke dalam laut. Apabila kepekatan karbon dioksida yang diserap ini semakin bertambah, ia akan menyebabkan keasidan laut semakin bertambah, dengan kata mudahnya bersifat asid. Secara tidak langsung, ia akan menyebabkan berlakunya perubahan pH laut yang ketara hingga memberi impak buruk kepada hidupan laut. Organisma laut yang punya struktur daripada kalsium karbonat seperti cekerang akan mengalami masalah kerana keasidan yang tinggi boleh menyebabkan cekerang tersebut semakin terhakis. Kedua, eutrofikasi. Eutrofikasi berlaku apabila kepekatan bahan kimia dihasilkan meningkat di dalam air. Bahan kimia ini akan menyebabkan berlakunya pertumbuhan-tumbuhan seperti algae dan plankton yang agresif hingga menjejaskan organisma lain. Apabila neutron terlalu banyak dihasilkan di dalam air, kepekatan oksigen terlarut di dalam air akan berkurang dan menyebabkan organisma ini tidak mendapat oksigen yang cukup untuk hidup. Ketiga, gangguan gelombang bunyi. Banyak spesies hidupan di laut bergantung kepada deria bunyi untuk mengenal pasti musuh dan mencari makanan. Walau bagaimanapun, aktiviti manusia akan menyebabkan haiwan ini sukar untuk melindungi diri mereka dan mendapatkan makanan kerana keliru dengan gelombang yang dikesan. According to the 2019 annual survey report by the Reef Chat Malaysia, average life coral cover was 40.63%. In 2014, the average life coral cover was 48.11%, while in 2015, it dropped to 45.95%. Sampah di lautan juga boleh disalah anggap sebagai makanan oleh haiwan hidupan laut. Sebagai contoh, plastik akan dimakan oleh penyu kerana ia menganggap plastik itu sebagai obor-obor. Hidupan laut kerap kali terperangkap dengan sampah-sampah yang berada di laut seperti jala dan juga sea speck ring. Apabila mereka terperangkap, ia akan menyebabkan kecederaan kepada mereka dan boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, sebab-sebab berlakunya pencemaran laut. Pertama, sisa kumbahan. Kumbahan ialah sisa buangan domestik yang berasal daripada hasil aktiviti manusia seperti air mandian, hasil kumbahan dan lain-lain. Apabila sisa kumbahan ini disalurkan ke laut, ia boleh menyebabkan pencemaran laut kerana terdapat beberapa bahan yang mengandungi bahan kimia yang berbahaya kepada laut. Bahan ini akan menyebabkan masalah yang serius apabila hidupan laut menjadikan bahan-bahan ini sebagai sumber makanan dan mendorong kepada kematian. Langkah pertama adalah mengurangkan penggunaan plastik.
Alam memancing mempunyai masa yang paling panjang iaitu 600 tahun untuk diuraikan. Dan kebanyakan plastik akan dimakan oleh haiwan laut seperti penyu yang mencatatkan bahawa 86% daripada spesies penyu memakan plastik. Sebab ketiga ialah haiwan lumbur tidak dapat membezakan antara overboard dengan plastik dan akan sering termakan plastik yang akan memudaratkan kesihatan mereka. Dan yang terakhir dan tak kurang pentingnya, menggunakan produk mesra laut, ocean friendly, di dalam kehidupan seharian kita. Penggunaan barang seperti plastik terbiodegrasi, iaitu plastik yang mudah terlerai, dan cawan kopi yang boleh diguna semula adalah pendekatan yang mudah yang boleh kita lakukan. Sebagaimana yang kita tahu, dunia kita pada hari ini dibimbangkan berikutan jangkitan penularan COVID-19. Namun sedar atau tidak, jika kita khawatir akan wabak ini, kehidupan laut juga turut terjejas. Bukannya disebabkan oleh wabak ini, namun disebabkan oleh perilaku segelintir masyarakat yang memandang enteng terhadap perkara ini. Now, we have this to contend with. We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. These masks being bundled up like this, would you like to swallow this? Dolphins, turtles, porpoises, swallow this, it's going to block up their digestive tract. Doesn't make it any better if you bundle it than if you just leave it as it is. At the end of the day, it shouldn't be here. It shouldn't be going into the ocean. Secara kesimpulannya, jika kita tidak menjaga alam sekitar, ia akan memberi kesan buruk bukan sahaja kepada haiwan, malah kepada manusia juga. Maka marilah kita bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 di samping memelihara kehidupan ekotik kita. Terima kasih.